Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa, salam satu Nusantara. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja dan dilancarkan segala apa yang direncanakan. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana di video tersebut ada acara tukar pendapat di antara para profesor Malaysia. Yang mengejutkan, profesor itu mengatakan selama Malaysia merdeka 60 tahun mereka banyak melahirkan para pendusta tentang bahasa Melayu mereka. Biar kita nggak penasaran, sama-sama kita simak video ini. Pertama yang perlu kita pegang, kedudukan bahasa Melayu diperkukuh dengan kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan, Akta tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini, kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi, dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris, ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris, dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Biar kita berpijak di bumi yang nyata, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tak payah berkias, tak payah berlapik, sebab kita bercakap secara telus dan terbuka. Biar semua orang tahu apa masalah utama kita. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa, berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Ya, kita cuba linkkan, kita cuba konekkan dari mana datangnya ilmu bahasa ini. Inilah pendusta-pendusta bahasa, inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik, proses yang mendidik kita supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Namun kita bayangkan anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini, mereka tidak langsung boleh berbahasa Melayu dengan baik. Kita yang rasa mereka ini baik sebenarnya. Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu bagi Fakulti Undang-Undang setiap tahun. Jarang sekali pelajar mendapat markah penuh dalam penulisan bahasa Melayu kerana kesalahan tata bahasa ketara, penggunaan bahasa, istilah-istilah bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggeris. Ya, influence jadi influensi, jurisdiction jadi jurisdiksi, ya, participation jadi partisipasi. Kalau semua boleh terjemah begitu, nation kena jadi nasi. Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi. Maknanya ada perkataan yang tak boleh kita ubah, tapi kita ubah. Ini yang berlaku. Sebab masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan, saya orang Felda, saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah.
Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkan, ya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan, ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa kebangsaan. Kembali kepada persoalan yang dibangkitkan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang perundangan. Sebenarnya isu ini tidak timbul dalam konteks undang-undang, ya. Kita kena ingat Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan, saya petik seksyen ini dengan jelas memperuntukkan bahawa segala prosedur di mahkamah hendaklah dijalankan dalam bahasa kebangsaan. Memang perkataan bahasa Melayu tidak digunakan, tapi kita baca bersama dengan perkara 152 jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Sekaligus, ya, kita tahu bahawa segala prosedur mahkamah mestilah menggunakan bahasa Melayu. Namun mungkin persoalan berbangkit di kotak fikiran kita bersama-sama, mengapa ada mahkamah yang masih menggunakan bahasa Inggeris? Sebenarnya peruntukan Seksyen 8 memberikan budi bicara, ya, ada provisonya, ada budi bicaranya di situ, menyatakan bahawa mahkamah boleh atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan pihak lain selepas menimbangkan kepentingan keadilan. Ya, maknanya mahkamah sendiri pun boleh, ataupun daripada kehendak orang lain pun mahkamah boleh mempertimbangkan untuk menjalankan prosiding sebahagiannya dalam bahasa Melayu dan sebahagiannya dalam bahasa Inggeris. Sepenuhnya bahasa Inggeris tak boleh. Kalau ada, sepatutnya prosiding itu tidak sah menurut Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, persoalan yang sering berbangkit ialah apa maksud kepentingan keadilan itu? Bagaimana hakim ini yang duduk mendengar kes ini mengukur kepentingan keadilan? Keadilan itu kepada siapa? Adakah keadilan itu kepada pihak-pihak saja? Bagi saya salah. Peruntukan Seksyen 8 menyatakan bahasa Melayu hendaklah digunakan sebagai bahasa mahkamah. Maka apabila bahasa Melayu hendaklah digunakan sebagai bahasa mahkamah, kepentingan keadilan itu juga perlu diimbangkan dengan kepentingan bahasa Melayu. Itu maksudnya budi bicara. Bicara yang perlu digunakan secara berbudi. Budi itu kepada bahasa Melayu. Tetapi ini tidak berlaku dalam konteks Malaysia, ya. Kita kena ingat. Jadi graduan kita yang keluar menggunakan bahasa Melayu, kita menggunakan dua bahasa, tapi 70%, ya, kita memang menggunakan bahasa Melayu. Apa masalah yang kita lihat? Ya, kita selalu, ya, dituding jari menyatakan graduan UKM bagus bahasa Melayu, tetapi kemampuan bahasa Inggeris mereka agak kurang. Ya, bagi saya mudah saja, ya. Kalau masalahnya bahasa Inggeris, pergilah mantapkan bahasa Inggeris. Kalau masalahnya bahasa Inggeris, memperkasakan bahasa Inggeris. Lain penyakit, lain pula penawarnya. Kenapa? Kalau masalah bahasa Inggeris, kenapa nak salahkan bahasa Melayu? Adakah sebab bahasa Melayu kita tak pandai bahasa Inggeris? Kalau dari malaikat dari langit turun mengajar pun, kalau kita tak nak belajar, sampai bila pun kita tak akan belajar? Bagi saya mudah saja. Kalau masalahnya bahasa Inggeris, mantapkan bahasa Inggeris, perkasakan bahasa Inggeris. Adakah sebab bahasa Melayu, bahasa Inggeris terjejas kedudukannya? Adakah sebab satu industri kata bahasa Inggeris sangat perlu? Kalau perlu pun, apa kesannya? Ya, pada akhir kerjaya mereka, apa kesannya? Oh, melahirkan graduan yang mampu berbahasa Inggeris, yang berdaya saing, ya, dalam pasaran global. Akhirnya jati diri tak ada. Kita yang bangga sebut pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Apakah tujuannya pemuda dan pemudi ini kalau tak ada jati diri bangsa? Kalau tak ada, ya, jati diri ataupun mereka tidak menjiwai, menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Kalau semua menggunakan bahasa masing-masing, menggunakan bahasa Inggeris, apa kesannya kepada perpaduan negara? Kenapa kita ada Jabatan Perpaduan? Kenapa kita ada bahasa pengantar? Akta Pendidikan 1996 dengan jelas menyatakan bahawa dalam Seksyen 17, semua sistem pendidikan kebangsaan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Apa maksud sistem pendidikan kebangsaan? Ada 5 jenis sekolah yang tergolong dalam sistem pendidikan kebangsaan. Pertama, pendidikan prasekolah. Kedua, pendidikan rendah. Ketiga, pendidikan menengah. Keempat, pendidikan lepas menengah. Dan kelima, pendidikan tinggi, termasuklah universiti awam. Maka semua pendidikan
sistem pendidikan ini hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga dengan institusi pendidikan tinggi swasta. Ada Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Dalam Seksyen 41 memperuntukkan bahawa IPTS juga hendaklah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun kedua-dua undang-undang ini memberikan budi bicara kepada menteri, ya, ada peruntukan menyatakan kecuali dengan kebenaran menteri. Persoalannya, apakah kriteria yang diambil kira oleh menteri dalam memberikan pengecualian kepada universiti atau pendidikan tinggi ini untuk menjalankan pengajian dalam bahasa Inggeris? Kita lihat ada beberapa universiti awam yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Di mana punca kuasa untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya? Jika menteri memberikan kebenaran, apakah kriteria yang telah diambil kira? Adakah kriterianya semata-mata atas landasan politik ataupun atas landasan-landasan lain yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat umum? Sedangkan undang-undang ini untuk masyarakat, maka kriteria yang diambil kira perlulah didedahkan kepada masyarakat secara keseluruhan, kerana kita ada hak untuk mengetahui mengapakah universiti awam ini menggunakan bahasa selain bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ya, ini penting untuk kita berbicara dan kita ambil tahu. Selain aspek-aspek ini, kita kena lihat, ya, aspek lain yang sangat penting juga ialah dalam konteks bahasa Melayu. Masalah yang saya nampak cabaran dengan tuntutan globalisasi ini satu saja. Saya tak nampak cabaran sebagai bahasa Inggeris, cabaran sebagai industri global. Saya tak nampak. Globalisasi bukanlah satu isu baru. Globalisasi telah pun timbul sejak kita merdeka pun. Jadi kenapa baru globalisasi ini menjadi isu? Ya, isu yang kita kata IR4 dan sebagainya. Isu ini telah pun timbul lama. Cuma sekarang dijenamakan semula, diperkemas semula, dicantikkan semula dengan nama-nama baru, hanya untuk memberikan suatu konsep yang dah di mata masyarakat. Bagi saya semua konsep ini telah lama ada. Satu saja cabaran kita, cabaran jati diri. Masalah kita cabaran jati diri je. Ya, martabat darjat daulat bahasa hanya boleh ditentukan oleh penuturnya sendiri. Darjat bahasa Melayu hanya boleh diangkat oleh penutur bangsanya sendiri. Kalau kita sendiri tak bangga bercakap bahasa Melayu, kalau kita sendiri tak mampu bercakap bahasa Melayu dengan baik, kalau kita sendiri mengelaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua, bahasa Melayu tidak akan ke mana pun sampai bila-bila. Bagi saya itu yang paling penting. Ada pelan, ada undang-undang. Apa tujuan kalau tak ada penguatkuasaan? Orang yang sentiasa kata kita kena perkasa bahasa Inggeris, perkasalah bahasa Inggeris. Memartabatkan bahasa Melayu bukanlah bermakna kita pinggirkan bahasa Inggeris. Martabatkan bahasa Melayu maknanya kita berikan. Teman-teman, baru saja kita sama-sama simak video yang menurut saya lumayan menarik. Yang sudah menonton video ini, saya banyak ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.